Selamat petang, salam sejahtera. Wang berbilion ringgit yang dipunggah oleh bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan harus dipulangkan dan dipulangkan. Saudara-saudara sekalian, ini tulisan daripada seorang blogger yang amat terkenal di Malaysia yang saya ingin kongsikan kepada anda, ditulis oleh Sabudin Embun. Semasa menyampaikan perutusan dalam Majlis Munajat Ambang Tahun Baharu 2023 di Masjid Putra baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menarik perhatian kita apabila menegaskan bahawa beliau akan menamatkan amalan rasuah yang didakwanya menggunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan sebagai kesempatan untuk memunggah kekayaan. Anwar terus menegaskan bahawa kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini bukan kecil jumlahnya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan, mohon kiranya anda tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma, anda tak perlu bayar apa-apa. Dan lebih penting daripada itu, sila tinggalkan komen anda tentang isu yang masih syarat, yang masih diperdebatkan di media sosial maupun di arena politik Malaysia, yang melibatkan spekulasi ataupun kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana beliau mengakui bahawa ada seorang Perdana Menteri ataupun ada bekas Menteri Kewangan yang telah memunggah berbilion-bilion ringgit. Agaknya siapakah orang itu? Anda boleh tinggalkan dalam ruangan komen siapa agaknya yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim ini. Dan kita harap dengan segera Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kerajaan dapat memunggah balik kekayaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, apa yang menarik tentang kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ialah walaupun Anwar tidak menyentuh secara langsung pentadbiran atau nama individu yang dimaksudkannya, namun beliau telah menyebut pihak itu sebagai pernah menjadi Menteri Kewangan dan bekas Perdana Menteri. Biarlah teka-teki itu menjadi perbincangan di kalangan kita semua. Kenyataan tegas Anwar ini sangat konsisten dengan apa yang diperjuangkannya selama ini. Bahkan sebaik sahaja beliau memegang jawatan Perdana Menteri, beliau telah menegaskan akan memecat mana-mana menteri dalam kerajaan perpaduan yang terlibat dengan rasuah atau salah guna kuasa. Ini jelas menunjukkan bahawa Anwar begitu serius dan komited memerangi rasuah. Ketegasan ini pastinya akan menambahkan lagi keyakinan para pelabur asing untuk membuat pelaburan di negara kita dan sekaligus dapat membantu memulih dan memperbaiki kedudukan ekonomi negara yang semakin meruncing sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Hal ini perlu diberikan perhatian kerana Malaysia merupakan negara perdagangan yang selama ini mencatat kadar pertumbuhan ekonomi berdasarkan usaha kita menerima pelaburan domestik dan luar negara. Saudara-saudara sekalian, kenyataan tegas Anwar Ibrahim sangat konsisten dengan apa yang diperjuangkannya selama ini. Bahkan, sebaik sahaja beliau memegang jawatan Perdana Menteri, beliau, iaitu Anwar Ibrahim, telah pun menegaskan bahawa beliau akan memecat mana-mana menteri dalam kerajaan perpaduan yang terlibat dengan rasuah atau salah guna kuasa. Saudara-saudara sekalian, agak-agaknya nanti siapa yang akan orang pertama dipecat oleh Anwar Ibrahim kerana bermain politik rasuah dan yang akan menyalahgunakan kuasa? Saya fikir mungkin tidak ada yang akan dipecat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana saya rasa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini adalah sangat jelas menunjukkan bahawa beliau begitu serius dan komited memerangi rasuah. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya rakyat Malaysia sudah lama sedar yang masalah rasuah sememangnya boleh diibaratkan sebagai seperti rasuah, seperti barah
yang merosakkan kehidupan dan ekonomi di negara kita ini. Apa pula pendapat Anda? Adakah Anda juga bersetuju dengan tulisan Sabudin Embun ini bahawa rasuah dalam negara kita adalah seperti bara yang merosakkan kehidupan dan ekonomi di negara kita ini? Saudara-saudara sekalian, perkataan seperti nepotisme, kronisme, dan ketirisan sering dikaitkan dengan masalah rasuah dan salah guna kuasa di Malaysia. Apatah lagi, masalah ini sering juga dikaitkan dengan nama-nama mereka yang terlibat dalam dunia politik dan pentadbiran. Rakyat sudah muak dan mahukan kerajaan terus memerangi musuh negara ini. Majlis Perundingan Melayu MPM juga secara konsisten telah lama melaungkan agenda yang sama. Bahkan pada tahun 2021, MPM pernah menggesa Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan bagi meneliti isu pendedahan dalam kertas Pandora berhubung transaksi kewangan yang menyalahi undang-undang negara membabitkan beberapa individu berpengaruh. MPM merasakan yang penubuhan RCI dijangka dapat memberikan pencerahan kepada segala kekeliruan di kalangan rakyat tentang isu tersebut. Saudara-saudara, kertas Pandora bukanlah satu isu baru. Bahkan, semasa Anwar menjadi ketua pembangkang, beliau pernah meminta kerajaan ketika itu untuk segera menyiasat segala pendedahan dalam Pandora Paper. Gesaan Anwar itu bolehlah dibaca juga dalam Malaysia Kini sebelum ini. Untuk imbas kembali, beberapa pihak media sebelum ini telah memetik Pandora Papers yang mendedahkan ratusan pemimpin dunia, ahli politik, hartawan, selebriti, dan ramai lagi individu yang dilaporkan menyembunyikan uang dan pelaburan mereka dalam hartanah, kapal persiaran, dan aset lain sepanjang 25 tahun lepas. Ini didedahkan menerusi 12 juta fail yang dimiliki 14 firma di serata dunia. Menurut pendedahan itu, dua individu daripada Malaysia didakwa antara 336 ahli politik yang memiliki akaun luar pesisir dan terdapat 118 syarikat luar pesisir dengan pemilik berasal dari Malaysia. Sekarang, sudah sampai masanya untuk kita menyiasat dengan lebih terperinci akan masalah ini. Nota, Sabudin Embun adalah penganalisis politik merangkap pengerusi Biro Politik dan Kepimpinan MPM Majlis Perundingan Malaysia. Saudara, sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda tinggalkan komen kamu tentang isu kali ini, yaitu harusnya pulangkan harta negara yang dipunggah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.